المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Allah telah memuji orang yang dapat menahan marahnya, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafi kesalahan orang. Tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20 Sifat Hati yang Keji dan Terpuji. Kita sedang melihat 20 daripada segala sifat keji dan terpuji. Di awal ini kita sedang melihat 10 dulu, iaitu sifat-sifat yang keji, dan ini adalah sifat yang ketiga, iaitu marah, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil al-ghadabu. Dalam pertemuan yang lepas di perenggan atas tu ada hadis baginda Nabi yang Nabi melarang sahabat, diulang beberapa kali oleh Nabi kalimah la taghdab, janganlah engkau marah. Apabila diminta nasihat oleh seorang sahabat, maka itulah nasihat Nabi kepada sahabat tersebut. Pada malam ini sambung lagi, muallif menyebutkan Allah Ta'ala memuji orang yang dapat menahan marahnya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ni mula dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian Allah Ta'ala tutup ayat ni, wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat dia gitu. Jadi awalnya Allah Ta'ala cerita tentang orang yang bertakwa. Disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang bertakwa ini syurga. Dan syurga itu Allah Ta'ala gambarkan arduhas samawati wal ard. Lebar syurga adalah langit bumi. Ulama sebut, bila Allah Ta'ala menyatakan di dalam ayat ini lebar, maka itu cara mubalaghah Allah Ta'ala nak beritahu besar dan luasnya syurga. Bila dinyatakan oleh Allah Ta'ala hanya lebar, maka automatiklah kita boleh faham panjang dia. Sebab panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Jadi kalau lebarnya pun dah antara langit bumi, bumi kita tahulah tempat kita pijak. Langit kita tak tahu duduk di mana. Tak pernah naik habis tinggi kita pun setakat kapal terbang je lah. Qadar tu lah ketinggian kita, tak sampai lagi di langit. Tak sampai di langit pertama lagi tu. Tempat kapal terbang duduk bermain, duduk terbang tu. Jadi, kalau lebarnya pun kita tak boleh nak jangkau dah dengan fizikal kita, maka luasnya jauh lebih luas lah. Panjangnya jauh lebih panjang daripada langit bumi.
Itu besar nak beritahu pahala syurga yang Allah Ta'ala akan bagi, dah sediakan kepada orang yang bertakwa. Kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala ceritalah ciri-ciri orang yang bertakwa ni, orang yang macam mana. Supaya kita boleh pakat-pakat cuba tiru, pakat-pakat buat. Supaya kita jadi orang yang bertakwa juga pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut yang pertama sekali ialah orang yang bertakwa ni, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang sentiasa berinfak. Sebab bila sebut fis sarra'i wad-dharra, maknanya pada waktu senang dan pada waktu susah. Faham? Maknanya sentiasa. Kalau kita hanya bagi pada waktu senang, tak termasuk lagi. Waktu lapang saja kita bagi. Waktu kita berduit, waktu kita ada saja kita bagi. Waktu kita pun sempit, kita tak bagi. Itu tak termasuk lagi. Wad-dharra. Ni orang ni orang yang bertakwa pada Allah ni, infak fis sarra'i wad-dharra. Waktu dia senang, lapang, lebih-lebih lagi lah kita kata boleh bagi. Sebab apa? Lapang, waktu ada. Waktu dharra pun bagi juga. Waktu dia susah pun dia boleh bagi lagi. Kita waktu susah mikir ke kita lah. Tak mikir dah pada orang lain. Sebab apa? Kita sendiri pun takut dan bimbang tak cukup. Tu kita. Tu perkiraan kita. Depan nanti sifat yang keempat, al-bukhlu. Al-bukhlu. Bakhil dan hubbul mal, kasihkan harta. Salah satu daripada sebabnya kerana duk mikir tentang apa? Tentang diri, mikir tentang anak-anak, menyebabkan kita jadi orang bakhil. Sedangkan setiap orang datang dengan rezeki. Kalau tilik pada diri kita sendiri, setakat mana sangat kita nak guna. Dengan usia yang ada pada kita sekarang ni 40, 50 ataupun 60, 70 dah, banyak mana lagi nak guna harta yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sehingga berkira-kira lagi dalam nak menginfak, dalam nak memberi. Padahal tahu sangat duk mengaji. Infak ni pahala dia besar, ganjaran dia hebat di sisi Allah Ta'ala, tapi berat juga. Tu waktu senang. Waktu susah gak jawab dia dak lah, tak mikir orang lain, mikir kita lah. Tu tak berlaku pada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Walau dalam keadaan susah, kan tuan-tuan tengok dalam satu peristiwa perang kan tak ada air tu. Waktu tak ada air tu, ada sahabat yang ada air sikit bagi pada sahabat yang lain. Mu minum dulu, aku pun dah agak juga tapi mu minum dulu. Tu wa yu'thiruna ala anfusihim, lebih pada orang lain bandingkan diri sendiri, dalam keadaan diri sendiri perlu. Kalau diri sendiri tak perlu, tak pelik. Kita sendiri ada dah, tak pelik lah bagi pada orang lain. Ni kita sendiri pun perlu bagi pada orang lain juga. Tu maknanya orang tu lebih dia melebihkan orang lain daripada diri dia sendiri. Tapi sahabat itu bagi pada orang sebelah dia. Orang sebelah dia tengok orang sebelah dia lagi perlu, bagi orang lain. Tidak minum dia dulu dak, tapi bagi pada orang lain dulu. Dia rasa orang lain lebih perlu. Tu nak beritahu sifat dan perangai didikan Nabi kepada para sahabat, mikir tentang orang lain. Ni musim-musim duk kena mikir pasal orang lain ni. Orang tengah susah belah-belah sana. Belah pantai timur, Terengganu, belah Kelantan, beberapa negeri tengah susah ni. Tuan-tuan duk tengok tu. Duk dapat dalam Facebook hari ni lagi senang dapat berita, dapat tahu. Kalau dulu iyalah tak ada orang pergi ataupun berita susah, nak tengok gambar pun susah. Sekarang ni sekelip mata ya. Kita buka saja di hujung jari kita, kita boleh tengok dah masjid kristal nak masuk air dalam masjid dah. Twitter pukul berapa tadi tu? Air nak masuk dah dalam masjid kristal di Terengganu, di KT ni, di Kuala Terengganu. Cuma nak sebutnya beberapa tempat saudara seagama kita duduk dalam susah. Dalam apa? Dalam page Ustaz Dusuki. Dah buka tabung untuk derma,
Bawah tu orang komen, dia sendiri duduk dalam situasi tak boleh keluar daripada air. Duduk dalam rumah, nak pergi ke mana, tak ada orang boleh masuk. Dia kata, Ustaz, kawasan rumah ni, sebab kawasan kampung pedalaman, Ustaz, jarang orang masuk. Kita duduk dalam rumah ni, tak ada orang, nak tubik tak boleh dah, nak keluar tak boleh. Sebab apa? Air penuh. Tu saya sebut contoh ya tuan-tuan. Tu orang yang ada susah sekarang ni. Kalau kita ni umpama Nabi sebut orang mukmin sesama mukmin ni ibarat satu jasad agak tak boleh duduk. Mathalul mu'mini kan. Perumpamaan Nabi buat orang mukmin ni serupa sebatang tubuh. Serupa sebatang tubuh. Mana-mana bahagian tubuh yang kena sakit, maka bahagian lain pasti akan terasa sama. Tak payah besar, sakit gigi, mata tumpang tak tidur, simpati dengan gigi. Mulut simpati dengan gigi, duk sebut aduh sakit. Tangan duk simpati dengan gigi, akak letak pipi gosok. Pas sembuh kau dengan gosok? Tak sembuh. Tapi usaha gosok. Tu orang mukmin dengan mukmin, dia mikir gitu. Tak apa, aku ada lebih sikit ni bagi. Kadang kita mampu. Tak suruh bagi banyak. Mampu RM5, RM5. Mampu RM10, RM10. Mampu RM2, RM2. Tu fisarrak. Sarrak, waktu sarrak kita bagi lebih. Waktu darrak kita ada sikit juga, kita bagi sikit. Tu nak sebut contoh yang Allah Ta'ala kata ciri orang yang bertakwa ni, orang yang yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Bagi infak bukan saja pada waktu sarrak, bahkan pada waktu dharra. Waktu dharra tu lebih ujian banding dengan sarrak. Baik. Kemudian bukan situ syahid kita. Syahid kita bab ni ialah ayat wal kadhiminal ghaidh. Kazim ni tuan-tuan duk dengar Ustaz Kazim Ilyas kan. Sini nama ni. Wal kadhiminal ghaidh ni maknanya orang yang boleh menahan diri. Tu kadhimina. Orang yang boleh menahan diri daripada marah. Tu orang yang menahan kemarahannya. Maknanya dia boleh tahan diri dia saat hati ni bergelegak ni. Cerita dah kan, marah ni adalah gelegak yang berlaku dalam jiwa kita nak hempas keluar. Benda mendidih. Bila mendidih dalam periuk ni, kalau kita tutup, jawab dia terlakak lah. Macam apa? Macam tuan-tuan duk masak nasi lah. Kalau dulu periuk-periuk dulu. Sekarang ni pressure cooker tak nampak dah, dia keluar asap je. Kalau periuk-periuk dulu, kalau waktu dia tengah menggelegak, air tengah menggelegak, sekarang ditendang tudung tu. Ibaratnya gitulah. Perasaan di dalam jiwa kita ni yang menggelegak tu nak keluar tu. Tapi orang yang muttaqin ni dia boleh tahan diri dia. Dia boleh tahan diri dia sampai tak keluar. Kita tengok pun dia tak ada apa, relax. Sebab tu saya sebut dalam kuliah di Selayang Indah. Kata bapa orang yang masih terkesan dengan puji dan keji masih orang awam. Kita tak payah perasan orang tinggi. Tak payah berasa aku tinggi dah. Bawa mari masjid lama dah. Bulan alik masjid jemaah tiap-tiap hari aku. Kalau duk berasa kita tinggi, tapi puji dan keji orang masih beri kesan pada jiwa orang awam. Orang yang tinggi, puji keji tak ada apa. Sebab apa? Hakikatnya dua-dua mari daripada Allah. Ni marah gitu. Orang buat khianat pada diri kita ni bukan urusan agama ni. Kalau urusan agama tak apa sebut dah. Terus masuk dalam Mahmud. Ni orang kata pada kita. Bergelegak dalam hati kita. Tu tuan-tuan duk tengok sehari dua ni. Sehari dua ni baru buka sidang tu. Keluar dah kalimah-kalimah yang tak comel. PM hari ni tegur supaya bercakap elok-elok. Comel tu. Teguran secara umum cantik tu tak kira mari daripada siapa-siapa pun. Suruh bercakap elok ni tak kira mari daripada siapa pun. Kita tak kira warna, tak kira bendera. Kita kira mari daripada siapa. Hakikatnya mari daripada Tuhan tu. Ikhlas dia tak ikhlas dia, itu kira dia dengan Allah Ta'ala.
Kita yang terima ni, comel tu pesan kepada semua yang mewakili rakyat daripada kawasan parlimen masing-masing kan. Cakap elok-elok. Cakap elok-elok. Wal kadhiminal ghaidh. Kalau berasa nak marah, tahanlah. Bijaklah, belah pandadalah. Sabarlah. Sebab apa? Sebab yang diberitahu tu boleh jadi hanya melibatkan batang tubuh kita. Yang dicela, yang dicaci tu batang tubuh kita, bukan agama. Agama tak sensitif pula kita. Kalau orang pelekeh agama tak sensitif pula kita. Tapi orang pelekeh kita, jawab dia, merah muka. Sebab tu bahaya marah ni pada tiga. Satu, bahaya pada jasad kita sendiri, bahaya. Tak percaya tanya doktor. Doktor perubatan, doktor jasmani kita ni. Bahaya sifat marah ni pada jasmani kita pun bahaya. Orang yang penyakit darah tinggi bahaya, duduk dalam tekanan dalam tekanan marah ni. Bukan setakat itulah, dia boleh berlaku apa-apa lagi di dalam tubuh kita yang boleh jadi kita duk berasa sihat. Tiba-tiba mari kekejangan ke apa ke dan sebagainya lah. Cuma nak sebutnya, ulama sebut darar ghadab ni, mudarat ghadab ni boleh berlaku hatta pada tubuh badan kita sendiri. Baik. Jadi ayat tadi sebut orang yang bertakwa ni adalah orang yang mampu untuk tahan marah dia. Saat dia nak marah, maknanya tak keluar marah daripada lisan dia. Lebih tinggi lagi, wal afina 'anin nas. Orang yang boleh memaafi manusia, memaafi akan kesalahan manusia. Tu. Wal afina 'anin nas tu memaafkan pula manusia, bukan setakat tahan marah tapi maafkan manusia. Tu benda payah belaka. Sebut dah semalam. Benda yang orang buat pada kita, agama ajar kita boleh berhadapan dengan dia dengan tiga. Satunya dengan cara adil. Yang pertama dengan cara adil. Wa jazaa'u sayyi'atun wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tu adil. Orang buat khianat macam mana pada kita, agama benar. Nak balas tapi biar serupa sebiji. Kalau setakat orang kata kita gila, maknanya kita kena balas gila. Tapi kalau kita balas gila khinzir, lebihlah sepatah. Orang kata kita gila, ya kita kata dia gila khinzir. Itu lebihlah sepatah. Zalim lah tu kita. Orang penampar kita sekali je, kita balas penampar dengan dua belah tangan, tu zalim lah. Apa mampu kau kita saat marah. Sebab tu dia kata wal kadhiminal ghaidh, itu penting tu. Besarnya wal kadhiminal ghaidh. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa diberi syurga yang luas langit bumi. Sebab kita tak mampu bila dah diamarah bisu. Kita orang awam pula, nafsu kita amarah bisu pula. Duk suruh buat jahat tiap-tiap masa. Boleh nak tahan lagi. Saat tu kita mampu pula tengok orang tu kecil pula daripada kita. Kita lebih besar daripada dia, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih segala-gala daripada dia. Masa tu tak cukup lah dengan mithluha ya. Maka dia akan berlaku lebih besar lagi mudarat dia. Tu kena ingat. Sebab tu kata ulama, cara nak merawat marah ni satu dengan ilmu. Satu dengan ilmu. Tahu bahawa dengan marah ni dia boleh menyebabkan diri kita ni banyak risiko. Kalau melibatkan harta, saat kita marah, kita merosakkan harta, kita kena ganti. Tu saat marah. Marah di Kedah, bergaduh. Sebab apa? Antara dua parti contoh, antara dua parti. Molek mula-mula duk cerita. Kawan ni parti ni, kawan ni parti ni asalnya. Lepas tu dah mari tegang tu bergaduh, pergi sepak kursi, sepak meja. Terbalik kursi, terbalik meja. Punah kursi meja, gelas pecah. Jawab dia, orang yang marah tu kena bayar ganti rugi. Sebab tu dia kata, cara ulama sebut cara nak ubat marah, satu mu kena tahu. Kalau mu marah, maka mudarat risiko akan berlaku.
Kalau melibatkan harta benda, maka mu kena ganti nilai harta benda yang kau rosakkan tu. Apa kalau kita dalam rumah tangga, contohnya bergaduh dengan bini. Sepak itu, sepak ni punuh, lepas tu buat tak ira pula. Buat tak peduli pula rosak kita buat. Tak ke besar tu. Dah lah kita duduk dengan dia duduk tampung sikit sebanyak urusan rumah tangga. Kita pun tumpang dia sebab apa? Tak banyak mana alik kita ada. Kita duduk buat apa? Berona pula kita. Buat ona pula kita dalam rumah tangga. Memunahkan pula harta yang ada dalam rumah. Yang kita jadi harta sepencarian tu. Maka kita kena tanggung nilai rugi dia. Tu beringat. Sebab tu dia kata ilmu salah satu. Kena tahu. Bila kita beringat gitu. Kalau aku punah balik meja ni. Pecah kursi ni. Pecah gelas ni. Jawab dia aku kena ganti. Slow lah sikit. Slow sikit. Kalau melibatkan bunuh. Orang ni kalau marah dia tak mikir dah. Amarah bisu. Marah sangat. Jawab dia siapa peringkat. Angkat parang bunuh. Boleh jadi. Bahkan boleh macam-macam cara lah bunuh ni. Bila bunuh dengan sengaja, maka jawab dia agama ada klausa dia, iaitu istahaqqal qisas. Boleh qisas. Tu hak agama kita aja. Boleh qisas. Dengan sebab marah gi bunuh orang. Dengan sebab marah gi rumah orang tu bunuh, cederakan orang tadi. Ataupun bunuh, cedera ta'zir. Bunuh qisas, bunuh balas. Kalau katakanlah di dunia tak lepas, di akhirat menunggu. Sebab hukum dia qisas. Tak ada di dunia di tempat kita qisas. Tak selesai sini. Selesai di akhirat melibatkan hak anak Adam. Bila kita mikir gitu, reda lah sikit. Aku kalau ikut panah dalam ni, aku bunuh dah dia ni. Tapi mikir, tak apa. Jalan pertama nak suruh reda daripada penyakit. Jalan pertama, kalau dia melibatkan apa? Keluar perkataan saat kita marah tu, perkataan kufur. Kufur kita. Tu perangai marah. Kalau nak marah sangat, katakanlah keluar kalimah kufur daripada mulut kita. Aku tak kisah kalau aku kafir pun kafir lah, contoh. Jawab dia kafir, murtad. Sedar je daripada marah tu kena mengucap balik. Habis habis. Jadi abu belaka. Habis pahala yang sebelum ni batal habis. Licin. Mikir. Nak buat sesuatu tu mikir. Marah tu biar cepat sedar. Sebab tu yang terbaiknya orang yang lambat marah, cepat reda. Yang tu terbaik. Orang yang lambat marah, cepat reda. Orang yang paling tak baik ialah cepat marah, lambat reda. Dia cepat marah, tak boleh silap sikit, marah lalu. Silap kecil-kecil, marah lalu dia. Lepas tu lambat pula reda. Orang tegur tak boleh. Orang tengok, tak berani nak pergi tegur. Sebab apa? Lambat dia, esok tak selesai lagi. Seminggu bergaduh. Kalau bergaduh laki bini, marah pada anak je, seminggu tak tegur anak. Allah, malu pada anak. Tu nak beritahu contoh. Orang yang terbaik ialah orang yang lambat marah dia. Sebab apa dia sempat mikir. Tual kadhimin al-ghaid. Tengok lu, boleh marah tak boleh marah ni? Agama peruntukkan marah tak ni? Agama peruntukkan marah. Okey, marah. Sebab tu, kalau agama peruntukkan marah, jadi pahala. Sahabat-sahabat ada sifat marah. Tu yang angkat senjata bunuh orang kafir dalam medan jihad tu. Kalau tak ada sifat marah, jawab dia duduk di rumah lah, bersandar di sofa masing-masing. Tapi sebab boleh masuk dalam medan jihad, sebab rasa nak marah ni. Ni orang ni yang menentang agama ni. Orang ni yang pelekeh Nabi ni. Orang ni yang menentang Allah Ta'ala. Tu yang boleh angkat senjata pancung walau ayah sendiri. Kita dah sama-sama Muslim ni. Duk bergaduh ni sama-sama Muslim ni. Marah sama-sama mukmin ni. Isunya ialah isu politik. Itu contoh isu politik. Tu saya sebut dah. Apa yang disebut oleh Al-Fadhil Sahadri Al-Bindani hafizahullahu ta'ala. Apa yang dia kata, politik ni kadang-kadang jadi batu berhala dah pada kita. Kita sanggup bergaduh sama-sama mukmin, tak bertegur siapa.
Kerana batu berhala ni. Agama ajar sampai peringkat tu kok kita bergaduh dengan sebab berlainan agenda ataupun berlainan fikiran, fikrah dan sebagainya. Agama ajar gitu. Agama tak ajar sampai tahap tu. Kita berlebih-lebih sebab apa? Turut hawa nafsu kerana apa? Kerana berhala politik tu. Tu saya ingat lagi dia sebut banyak kali. Nasihat secara individu pun dia sebut. Nasihat dalam majlis dalam majlis talaki dengan dia pun dia sebut juga. Tu benda-benda benda-benda yang kadang-kadang kita kena perhati bila orang alim sebut ada point dia. Baik. Saya nak sebutnya ialah kalau dia berlaku melibatkan keluar kalimah kufur. Lepas tu kalau katakanlah kalau melibatkan tolak, katakanlah bergaduh dengan bini, marah pada bini sampai peringkat keluar tolak. Jatuh tolak. Jatuh tolak. Oh, marah sangat pada bini aku, cerai engkau sebanyak bintang di langit. Jatuh. Jatuh tolaknya. Cuma yang mengesahkan jabatan agama. Sebanyak bintang di langit itu jabatan agama ataupun mahkamah syariah. Nak kata berapa tu? Nak kata 1 kau, nak kata 3 kau. Yang tu pulang pada dia. Pulang pada mahkamah lah. Dia nak kena tahu qarinah dia tu. Serba-serbi dia tu. Maka saya nak sebutnya ialah jatuh tolak. Walaupun 1. Jadi tu ilaj kata ulama. Cara kita nak redakan kita punya marah ialah tahu bahawa tiap-tiap perbuatan yang keluar daripada sifat amarah kita, jenis macam mana. Kalau fizikal melibatkan punah barang orang, kena ganti. Melibatkan perkataan kepada kufur, jadi kufur. Melibatkan perkataan cerah, jadi cerah. Kalau melibatkan sumpah, jadi sumpah. Jadi sumpah kena bayar kafarah sumpah dan sebagainya lah. Tu ulama sebut bila kita tahu tu, dia mari rasa reda sikit, dia mari rasa mikir sikit dalam nak marah tersebut. Tu ilaj, cara nak ilaj dari sudut ilmu. Maka ilmu ni kena ngaji, baru tahu cara-cara ilmu untuk menahan diri kita ni daripada marah. Nak pergi kepada afina anin nas, tinggi sikit, tinggi lagi wallahu yuhibbul muhsinin. Tu sebut dah wallahu yuhibbul muhsinin orang muhsin enggak tak ada apa ihsan, tengok apa yang mari itu semua daripada Allah Taala. Baik. Orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafi kesalahan orang, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, ni sebut dah ni sepitah lalu, man kadhama ghairan walau syaa an yamdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imana. Banyak alih dia tak ada hamzah tu. Man kadhama ghairan walau syaa an, ada topi alih hamzah. Amdahu ada hamzah juga. Amnan ada hamzah atas. Imanan ada hamzah bawah kasut. Gitu. Khat dia boleh jadi. Tapi dari sudut ejaan gitu lah. Dari sudut ejaan hamzah ni ada yang ada kena letak atas. Ada yang duduk bawah kena letak bawah. Baik, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata sesiapa yang menahan marahnya, yang mana jika ia mahu bertindak, ni orang tahan marah, saat dia boleh bertindak ni. Jika ia mahu bertindak, ia boleh bertindak. Maknanya kalau dia nak lepaskan marah dia yang duk mendidih dalam hati dia tu, boleh. Sebab apa? Sebab yang ada di depan dia tu boleh jadi lebih kecil. Lebih kecil daripada dia dari sudut body size. Dari sudut kedudukan pun, orang tu boleh jadi pada pandangan dia lebih hina daripada dia. Aku orang kaya, dia orang miskin. Lepas tu dia dhaif pula. Aku orang lebih berharta benda, sihat pula tubuh badan. Dia perempuan. Saat boleh dia bertindak, tapi dia tak bertindak, dia tahan diri dia. Maka apa jawab dia? Nescaya. Tengok lebih. Mala Allahu qalbahu. Nescaya dipenuhi oleh Allah akan hatinya. Tu terjemahan pondok. Gitu. Mala Allahu qalbahu, akan memenuhi oleh Allah akan hatinya. Penuh dengan apa? Penuh dengan keimanan.
keamanan dan keimanan pada hari kiamat nanti. Tengok Allah Ta'ala bangkit dalam keadaan beriman, dalam keadaan aman. Saat huru hara, kita antara orang yang mendapat keamanan daripada Allah Ta'ala. Saat orang berada dalam huru hara mahsyar, orang yang menahan marah saat dia boleh lepas. Kalau saat tak boleh lepas, tu tak boleh. Kita marah, lepas tu nak lepas marah, tengok ukur body, dia besar pada aku. Kalau aku marah jawab dia, aku mati ni. Ataupun tengok dia lebih besar daripada kita pangkatnya, kita bawa kereta kecil, dia bawa kereta besar, maknanya kita tahu dia orang kaya pada kita, tak berani kita nak marah. Maka pada masa tu tak boleh kalau kita tak marah. Sebab apa? Kita tak mampu. Ni maknanya saat kita mampu ni, tapi boleh kita tahan diri daripada marah. Maka besar janji Allah Ta'ala dalam hadis Nabi sebut ni. Orang macam ni Allah Ta'ala kata akan Allah Ta'ala penuhi hatinya dengan keamanan. Saat orang lain duk resah gelisah, bangkit daripada kubur, pergi kepada mahsyar, gelisah tu belakang tu, tak tahu nak pergi ke mana kan, berjalan dalam ramai manusia, tak ada satu pak jari, tak ada satu tepat pak jari yang tak ada manusia. Maknanya setiap tempat tak ada kaki belakang. Maknanya tak ada tempat kosong walau sekadar pak jari nak berdiri. Tu hadis Nabi sebut. Walau kadar luah dia pak jari nak letak kaki, tak ada kosong. Penuh orang. Lepas tu disebut dalam hadis lain, pakat tunduk belakang nak pergi ke mana kita ni. Hanya jeling dengan ujung mata. Tanya orang sebelah, aku pun tak tahu nak pergi ke mana kita. Hanya ikut orang bergerak. Depan duduk bunyi api neraka, tuan-tuan duduk baca dalam apa? Dalam surah Al-Mulk tu. Duduk bunyi buf, 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 buf apa? Lempar orang masuk dalam tu. Neraka duduk tanya, hal mim mazid, ada lagi kau yang nak bubuh dalam ni? Ada lagi kau yang nak masuk dalam ni? Tu. Duduk bunyi dalam tu. Jiwa tuan-tuan takutnya. Tapi ni salah satu daripada janji Nabi. Janji Nabi ni janji Allah Ta'ala lah, akan beri keamanan kepada siapa? Orang yang boleh sabar. Pas kita dalam rumah tangga dengan bini kita mampu lepas marah. Dengan anak ia juga. Tapi tak marah pada anak. Tak marah pada bini. Bini boleh akui sepanjang hidup dengan kita bagus dia, tak pernah marah. Dia cakap molek-molek, dia nasihat molek-molek. Dengan anak pun tak pernah dia berkasar. Tak pernah angkat suara dengan anak. Tu orang boleh cerita gitu. Maknanya orang ni orang yang baik akhlak dia. Sebab apa? Dengan anak apa sangat isu? Dengan budak kecil apa sangat isu? Habis-habis isu kita duk berasa budak umur 6 tahun 7 tahun ni mungkin nak jadi macam aku. Orang umur 50, 40. Patut kau begitu. Bawa air jangan tumpah. Main jangan tak sedar masa. Patut kau budak nak suruh jadi macam kita, macam kita jaga masa, lepas tu tepat masa, lepas tu tak galik dengan dengan permainan dia. Boleh kau nak jadi budak nak suruh jadi macam kita? Kita masa budak dulu pun gitu juga. Kadang-kadang orang dalam rumah tangga benda-benda macam tu ya, dia marah pada anak dia. Mu ni tengok jam pukul 12 tu tak mandi lagi. Sabarlah. Dia umur budak, kita umur masa tu boleh hari tak mandi pun. Tapi nak beritahu ada orang yang tak boleh tahan dia punya marah, perangai dia, panas baran dia menyebabkan dia letakkan anak dia seolah-olah macam dia lah umur 50, 60 kena jadi gitu. Kena tahu ni waktu ni kena mandi, waktu ni kena kena makan nasi, waktu ni kena itu ini. Budak perangai dia dah, nama dia pun sobi. Nama dia pun nama dia pun kanak-kanak. Dalam Quran guna lain-lain kata istilah dia. Cuma nak sebutnya ialah waktu kita mampu tapi kita boleh tahan marah. Maka antara yang Allah Ta'ala bagi ialah keamanan. Dalam hati diberi keamanan, aman, selamat, tak ada rasa bimbang, dan Allah Ta'ala beri keimanan pada kita, bangkit pun dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Tadi sebut dah cara nak merawat dengan ilmu. Tahu bahawa marah ni mendatangkan mudarat pada kita. Baik, dua.
Kaedah yang kedua nak rawat penyakit marah kita ni yang diajar oleh agama, diajar oleh baginda Nabi SAW juga dalam beberapa hadis Nabi. Satu, Nabi kata baca isti'adah. Apa benda payahlah ke dak? Hadis Bukhari Muslim sebut. Hadis Bukhari Muslim, hadis sahih hadis sahih, dua orang lelaki bergaduh. Dua orang lelaki bergaduh. Bukan setakat bergaduh biasa, caci maki. Yasubbu sahibahu mughdiban, cerita dalam hadis itu. Dia mencaci sahabatnya dalam keadaan marah, merah muka-muka. Maka Nabi beritahu kepada lelaki itu, nak tak kalau aku ajar pada kamu satu kalimah yang boleh merawat ataupun memelihara, menjaga kamu daripada apa yang ada pada kamu sekarang. Maknanya menghilangkan daripada kamu tu sifat marah. Maka Nabi pun kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu baca tu. Apa? Tak sempat nak baca, kena ajar. Sebab tu lama kata yurawwidu nafsah. Ajar riadah dia. Riadah. Benda ni duk mari ni. Benda marah ni akan datang. Dia akan datang. Sebab apa? Sebab kita nak rawat buang ni. Bila kita nak rawat buang, dia akan datang. Dia akan datang. Benda-benda yang boleh menyebabkan kita marah. Walau sesimpel-simpel benda. Tapi sebab kita nak perawat ni, maka kena beringat dengan ni. Beringat dengan ilmu. Beringat dengan apa? Dengan amal. Mari je, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok Allah, anak buat benda gini. Kalau aku dulu boleh jadi lebih teruk lagi daripada ni. Tu ilmu. Lepas tu, a'udzubillah. Mulut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Latih. Mari je nak marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari je nak marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu agama ajar lagi. Tak selesai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taghyiru halah. Tukar. Tukar cara apa? Tukar keadaan diri kita pada masa tu. Kalau pada masa tu kita tengah duduk diri, duduk. Tengah duduk diri, senang tu nak lepas tu. Nak lepaskan apa pun senang sebab kita duduk diri dah, standby dah. Bila mari marah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak hilang rasa ni. Rasa nak lepas tangan juga ataupun nak angkat kaki juga duduk. Lepas tu payah berat ni. Latihlah. Inilah riyadhah. Inilah dipanggil ini dipanggil tarbiyah ni. Latih diri, ajar. Pahit tak? Pahit lah mula-mula. Nama dia ubat ke ni? Mana ada ubat tak pahit? Pergi minta dengan doktor ubat tak pahit. Budak obat orang tu pun ada lagi rasa pahit dia. Mana ada ubat tak pahit Pria pahit, tapi makan juga sebab apa? Nak sembuh. Ni siapa ni? Kenapa payah Iyalah payah sebab dia ubat. Tapi kena ambil juga sebab apa? Nak suruh sembuh. Nak boleh amnan wa imanan tu. Bangkit di akhirat nanti dalam keadaan aman hati tu. Bangkit dalam keadaan beriman pada Allah Ta'ala. Ubah diri kita. Daripada duduk tak boleh lagi. Tu berat tu. Daripada duduk tak boleh juga baring. Baring. Bahkan ulama kata baring ni jangan baring atas tilam. Baring mana? Rapatkan tubuh kamu dengan tanah. Tu fikir asar tu. Allah asal aku daripada sini ya. Masuk ilmu. Saat duk baring atas tanah tu, atas latar lah. Maknanya bukan atas tilam. Atas tilam empuk pula, sedap pula duduk. Nafsu kau selesa. Duk atas tata, tak ada berlapik apa-apa. Masuk ilmu dalam kepala kita, di hati kita. Allah, aku ni je asal tak ada apa pun. Aku daripada tanah, anak pun daripada tanah, bini pun daripada tanah, sahabat-sahabat pun daripada tanah. Semua kita sama, tak ada lebih mana. La fadla li arabiyyin wala ajami. Nabi kata tak ada lebih antara dua bangsa ni. Bangsa ajam ke dia, bangsa Arab ke dia, tak ada lebih mana. Illa bittaqwa. Taqwa salah satu daripadanya, wal kadhiminal ghaidh. Balik pada ayat tadi pula. Nabi kata takwa ada yang lebih. Apa takwa darajat, beberapa darajat dia. Tu. Kalau tak boleh juga dengan baring, kalau tak boleh juga dengan ittija'. Macam mana? Tarkul kalam. Kalau boleh tinggal daripada bercakap. Duk cari tempat seorang-seorang, duk seorang-seorang diri kita.
Cari tempat, kalau tak boleh duduk, duduk, pas duduk, baring, pas baring tu, cari tempat yang tak ada orang, biar kita boleh duduk seorang diri kita lah. Masuk duduk dalam bilik lah. Masuk duduk dalam bilik seorang diri kita, bawa diri, menung, mikir, masukkan ilmu dalam diri kita. Maka, kalau tak boleh juga dengan cara tu, ni banyak cara lah. Pergi ambil wudu, tak boleh juga dengan wudu setakat basuh-basuh anggota-anggota tertentu. Tak boleh mandi. Mandi. Sebab apa? Sebab marah ni Nabi kata daripada syaitan. Syaitan ni daripada api, maka api dia boleh reda, dia boleh padam dengan air, maka falyatawadda. Nabi kata berwuduklah. Berwuduk pun tak jadi, mandi, siram seluruh tubuh, duduk dalam bilik air tu menung mikir, aku ni kenapa lah, umur 60 dah tak reda-reda lagi, panas barat. Seksanya orang yang hidup sekeliling kita, anak seksa dengan kita, bini seksa dengan kita, mikir gitu. Air duduk atas kepala, siram air atas kepala, masuk ilmu. Allah, aku ni lebih mana mulia mana aku? Siapa orang tak boleh tegur, siapa orang tak boleh bagi nasihat, siapa orang tak boleh bagi pandangan ni, lebih mana kita ni? Tanya kita. Tak ada apa lebih. Nampak kita tak ada apa, walaupun aku nama dia ayah, walaupun aku nama dia ketua keluarga, tak ada apa lebih. Aku dengan anak-anak, dengan bini, semua daripada tanah. Semua adalah hamba Allah, bakal dipertanggungjawabkan semua. Maka dia mari rasa reda dalam diri. Buat lama-lama. Mula-mula memang susah, memang pedih. Sebab apa? Dia ubat. Lama-lama kita berasa hilang sifat tu. Bahkan kita berasa seronok. Bila apa? Bila kita nampak sesuatu yang duk berlaku tu, semuanya mari dalam bentuk ujian daripada Allah Ta'ala. Kita duk nampak Allah Ta'ala lah. Sebagaimana saya sebut dah, ada salihin yang mengatakan, mu nampak je aku duduk dengan mereka 40 tahun. Sebenarnya aku sedang bermuamalat dengan Allah. Maknanya aku tengok semua tu adalah mari daripada Allah Ta'ala. Muamalat perbuatan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tajallikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling. Baik. Habis dulu situ. Akan datang insya-Allah sifat mazmumah yang keempat, iaitu bakhil dan kasihkan harta. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.